KPM. Mari beli. Kita ada pelbagai rempah ratus. Kita ada lada hitam, kita ada bunga lawang, kita ada kayu manis dan juga cengkeh. Bukan itu saja, kita ada pinggan dan juga tembikar. Mari, murah saja. Mari. Pelbagai rempah ratus kita ada. Cantiknya. Ya, saya. Tuan Hamba, pinggan mangkuk ni buatannya nampak halus lah. Ya, betul. Wah, Hamba nak belilah. Boleh, Tuan Hamba berminat juga dengan rempah ratus? Agak kurang juga di rumah hamba tu. Bolehkah hamba meminta kulit kayu manis sekati? Boleh, kayu manis. Okey, ada lagi Tuan Hamba? Bunga cengkeh sekati tuan hamba. Okey, bunga cengkeh sekati. Ada lagi? Tak ada, cukuplah tu. Berapa harganya tuan hamba? Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot tahap 2 bersama dengan saya Lokman Hakim. Sebelum itu, seperti biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang sangat menarik, iaitu sejarah tahun 4 berkenaan dengan Kerajaan Melayu Awal bersama dengan cikgu kita yang cukup luas pengalamannya. Nak kenal beliau, nak tahu siapakah cikgu kita pada hari ini? Jom kita lihat biodata cikgu kita. Orang tua kata tak kenal maka tak cinta, betul tak? Jadi jom kita berkenalan dengan cikgu kita, iaitu Cikgu Nur Farahin Cik Anwar. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Hakim. Amboi cikgu, cantik benar hari ini. Cantiklah kita nak pergi membeli barang tadi tu. Yeah. Keluar mestilah cantik. Cikgu, perasan tak hari ini kita nampak samalah? Nampak samalah. Apakah persamaan kita cikgu? Persamaan kita tu warna kita pada Yeah. hari ini. Sehati pula, sedengar sejiwa pula dengan Hakim hari ini. Macam tak tahu je cikgu Okey, baik cikgu, terima kasih kepada Cikgu Nur Farahin Cik Anwar. Cikgu dari mana Saya dari SK Nusantara, Gelang Patah, Johor. Okey, baik cikgu. Saya difahamkan kita tidak berdua sahaja. Kita bersama dengan murid-murid lain dalam talian. Jadi sekarang jom kita berkenalan dengan mereka. Boleh cikgu? Okey, silakan Hakim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Wah, ceria-ceria adik-adik dalam talian kita. Apa khabar semua? Dah makan ke belum ni? Wah, patutlah semangat. Ini yang kita nakkan cikgu Betul. Boleh tak kenalkan nama bermula dengan adik yang pertama, iaitu Harith. Silakan Harith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harith Akimi bin Muhammad Syamsuddin. Boleh panggil saya Harith. Wah, Harith pun bajunya samalah dengan kita cikgu. Sama. Saya pun macam Kan? macam sedondon betul hari ni. Ini kata jodoh ni, jodoh panjang ni. Baik. Yang kedua, Ildina. Silakan. Kenalkan nama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idina Takiah binti Ismail. Boleh panggil saya Takiah. Takia. Okey, terima kasih Takia. Seterusnya Amir. Kenalkan nama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Zaki bin Muhammad Syukur. Boleh panggil saya Amir. Okey, baik. Terima kasih Amir. Dan seterusnya Nur Izara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izara Sofia binti Muhammad Rahmat. Boleh panggil saya Izara. Okey, baik. Seterusnya Muhammad Afi. Kenalkan nama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afi bin Muhammad Rifuat. Boleh panggil saya Afi. Okey, baik. Dan yang terakhir kita ada adik Putri Iris. Kenalkan nama anda. Silakan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Puteri Iris Kasrina binti Muhammad Amirul Rashid. Boleh panggil saya Puteri Iris. Okey, baik. Terima kasih kepada ke-6 murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Dan cikgu, sebelum kita nak pergi kepada pengenalan topik pada hari ini, saya difahamkan cikgu ada sediakan video, betul ke? Ya, Hakim. Okey, jom kita lihat video yang telah disediakan. Sejarah Kerajaan Kedah Tua bermula pada abad ke-5 Masihi. Kerajaan ini terletak di Lembah Bujang. Hasil peninggalan sejarah Kerajaan Kedah Tua masih dapat dilihat dengan peninggalan candi-candi lama di Lembah Bujang. Gunung Jerai menjadi panduan utama bagi pedagang untuk singgah berdagang di pelabuhan Kedah Tua. Selain dari kegiatan perdagangan, Kerajaan Kedah Tua juga turut menjadi pengeluar padi yang merupakan barang dagangan utama dalam kalangan pedagang. Okey, baiklah cikgu. Bila sebut tentang mata pelajaran sejarah ni, satu mata pelajaran yang sangat luas sebenarnya. Ya, betul. Jadi apakah yang akan kita fokuskan pada hari ini dan apakah standard pembelajaran kita, cikgu? Okey, baiklah Hakim. Pada hari ini kita akan belajar Kerajaan Melayu Awal sejarah tahun 4. Okey, bagi murid-murid yang berada di rumah juga boleh bersama-sama untuk belajar dengan Cikgu Farah, dengan murid-murid yang berada dalam talian. Okey, boleh rujuk pada buku teks sejarah tahun 4. Okey, pada halaman 86. Jadi sebelum tu Hakim, mari kita lihat apa sebenarnya yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, tajuknya Kerajaan Melayu Awal. Okey, walaupun ini adalah untuk tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6 boleh jadikan sebagai ulang kaji. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai hubungan diplomatik kerajaan awal di Kepulauan Melayu. Kita nak tengok apa sebenarnya hubungan diplomatik. Seterusnya, kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kerajaan Melayu awal dan kita akan bincangkan sedikit apa kepentingannya menjalinkan hubungan diplomatik. Baik cikgu, saya tertanya juga apakah kaitan gimmick kita sebentar tadi dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, jadi aktiviti perdagangan ataupun aktiviti jual beli merupakan salah satu kegiatan yang utama pada ketika itu. Jadi kita nak belajar lagi pada hari ini. Jadi jom bersama dengan murid-murid dalam talian. Dah bersedia ke murid-murid dalam talian? Dah. Tunggu sikit, terbaik cikgu. Saya dah bersedia cikgu. Buat macam ni. Saya dah bersedia. Mantap. Saya bersedia. Okey, wah ceria mereka ni. Okey, terima kasih. Okey, jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai hubungan diplomatik. Okey, jadi sebelum tadi kita ada tengok video tadi, kerajaan Melayu awal ni ada banyak lagi. Ada tak yang boleh beritahu apa lagi selain tadi kita tengok kerajaan Kedah Tua? Ada lagi kerajaannya? Ada siapa yang nak jawab? Siapa yang tahu? Sila angkat tangan. Siapa yang tahu? Okey, siapa tu? Irdina. Saya. Okey, silakan Irdina. Silakan. Saya cikgu, Kerajaan Funan, Champa, Kedah Tua, Cihtu, Gangga Negara, Sriwijaya, Mataram. Betul tak cikgu? Betul ke cikgu? Betul tu Irdina. Tapi ada lagi yang tertinggal tu, Santubong. Ada lagi tu. Itu adalah nama-nama bagi kerajaan Melayu awal dulu. Baiklah. Jadi kita dah sebutkan tadi mengenai hubungan diplomatik. Okey, hubungan diplomatik. Bagaimana hubungan diplomatik ni? Siapa yang tahu? Sila angkat tangan. Mungkin ada yang boleh kongsikan kepada murid-murid yang berada di rumah juga. Okey, Irdina lagi cikgu. Silakan Irdina. Saya ada baca cikgu, hubungan diplomatik ini ialah hubungan yang terjalin antara sebuah kerajaan dengan kerajaan yang lain. Baik Irdina, terima kasih. Betul. Okey, hubungan diplomatik ni adalah hubungan yang dijalinkan oleh sesebuah kerajaan. Contohnya kerajaan A menjalinkan hubungan dengan kerajaan
B. Jadi itu yang dinamakan hubungan diplomatik bagi sesebuah kerajaan. Contoh kalau kata kita di sekolah, kita ada hubungan dengan rakan sekelas, rakan sekolah kita kan. Jadi begitu juga dengan negara. Okey, negara juga mengadakan hubungan diplomatik. Jadi hubungan diplomatik ni sangat luas. Betul. Ada yang tahu tak bagaimana kerajaan Melayu awal ni dengan negara mana menjalinkan hubungan diplomatik? Siapa yang tahu? Okey, ada yang nak kongsikan? Betul. Mungkin boleh siapa tu? kongsikan. Amir Zaki. Silakan Amir Zaki. Saya ada terbaca ni cikgu. Kerajaan Melayu awal ini pernah menjalinkan hubungan diplomatik dengan dua kuasa besar pada ketika itu, iaitu China dan India. China dan juga India. Jadi betul, tanya kepada Amir. Okay, tepuk sikit untuk Amir Zaki, kawan kita. Baik. Kerajaan Melayu awal menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China dan India. Pada satu ketika dahulu, negara China dan India ni merupakan negara yang sangat aktif dalam kegiatan ekonomi. Jadi sebab itulah kita tengok pada ketika itu kerajaan Melayu awal ni dia banyak menjalinkan hubungan. Okey, contoh kerajaan Melayu awal seperti Majapahit, Sriwijaya yang menjalinkan hubungan dengan kerajaan India dan juga China. Okey, dan banyak lagi sebenarnya yang ingin kita belajar bersama dengan Cikgu Farahin, tapi kita nak rehat seketika, boleh ke Cikgu? Ya, jom kita rehat. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 2. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam slot tahap 2 bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Nur Farahin Cik Anwar dari Sekolah Kebangsaan Nusantara Gelang Patah Johor, dan juga murid-murid dalam talian kita dari Sekolah Kebangsaan Nusantara Gelang Patah Johor. Baiklah Cikgu, tadi Cikgu ada sebutkan tentang hubungan diplomatik antara negara-negara besar ini. Jadi, kenapakah terjadinya hubungan diplomatik ini, Cikgu? Ya, Hakim. Baik, begitulah. Kita dah tahu tadi kerajaan Melayu awal dah ada mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan seperti China dan juga India. Jadi kita nak tahu lagi sebab kenapa perlunya hubungan diplomatik ini. Jadi murid-murid yang berada di rumah pun mungkin boleh nyatakan sebab apa hubungan diplomatik dilakukan. Jadi murid yang berada dalam talian mungkin boleh ceritakan, beritahu, kongsikan. Okey, siapa yang nak berkongsi dengan kita semua? Sila angkat tangan. Okey, Nur Izara, silakan. Cikgu, saya nak cuba. Ya, silakan. Kerajaan Melayu awal seperti Kedah Tua, Sriwijaya dan Majapahit menjalankan hubungan diplomatik untuk menjamin keselamatan. Terima kasih Izara. Baik, Hakim. Yang pertama ni untuk menjamin keselamatan sesebuah negara. Contoh macam apabila kita baik dengan kawan kita, betul. Kan? Kawan kita pun boleh bantu kita. Sama juga. Okey, kerajaan Melayu awal pada ketika itu mengadakan hubungan yang baik dengan kerajaan lain daripada segi faktor keselamatan supaya sebuah negara tu menjadi lebih aman. Okey. Baik, kita teruskan. Okay, yang kedua, ada lagi nak ceritakan. Yang pertama tadi daripada segi keselamatan negara. Seterusnya, siapa? Ada yang ingin dikongsikan? Saya, Cikgu. Okey, silakan. Kerajaan awal juga menjalinkan hubungan diplomatik ini untuk mendapat iktirafan dan menjamin keselamatan bagi mengekalkan kedudukan, kan Cikgu? Betul, Cikgu? Ya, betul. Untuk mengekalkan kedudukan sesebuah negara. Okey, baik. Terima kasih, Afi. Lagi, ada yang nak kongsikan lagi? Okey, seterusnya. Siapa lagi yang nak berkongsi? Okey, silakan. Cikgu, saya ada baca yang mengatakan hubungan diplomatik juga dapat mewujudkan aktiviti ekonomi. Betul. Bila ada hubungan yang baik dengan kerajaan yang lain, maka akan juga bentuk
aktiviti ekonomi, aktiviti perdagangan seperti yang kita lakukan tadi Hakim. Jadi sebab ada hubungan yang baik tu, boleh sama-sama melakukan aktiviti perdagangan. Mungkin ada yang nak kongsikan lagi. Apa lagi sebabnya? Siapa lagi yang ingin berkongsi? Cikgu. Okey, silakan. Cikgu, kerajaan Melayu awal ini memasarkan barang perdagangan seperti rempah ratus, biji timah dan emas kepada kerajaan China dan India. Ya betul. Itulah sebenarnya Hakim tadi yang kita bawakan tadi tu. Kerana kerajaan Melayu awal ni sangat kaya dengan sumber alam, rempah ratusnya, bunga cengkeh, bunga lawang, emas. Dan juga apabila kerajaan China ni mereka ni kaya dengan seni tembika, buatan yang halus. Jadi apabila ada dekat situ, jadi akan berlaku urusan jual beli tu. Jadi kerajaan China dan India pula pada ketika itu memasarkan barang-barang dagangan yang hebatlah dari sumber mereka seperti tembika, manik. Itu sebenarnya. Jadi dekat situ apabila hubungan diplomatik berlaku tu dapat mewujudkan aktiviti ekonomi. Baik, lagi seterusnya. Murid-murid yang di rumah pun cikgu rasa macam tak sabar-sabar tu bagi jawapan tu. Jom kita kongsikan. Murid-murid dalam talian. Mungkin ada lagi idea? Okey, silakan. Cikgu, hubungan diplomatik juga dapat mengeratkan persahabatan dan hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Ya, setuju. Betul, Hakim. Okey, di sebalik hubungan diplomatik apabila wujudnya perkahwinan. Contohnya antara rakyat sesebuah kerajaan A dengan sesebuah kerajaan B. Jadi apabila berlakunya ikatan perkahwinan, wujud ikatan mertua, kan, menantu di situ, keluarga, jadi hubungan tu akan menjadi lebih rapat. Jadi Hakim dapat disimpulkan tu, maksudnya hubungan tu daripada segi perkahwinan daripada hubungan diplomatik tu. Betul. Jadi Hakim dan murid-murid yang di rumah bersama dengan Cikgu Farah, okey, jadi kita boleh tengok okey. Kepentingan hubungan diplomatik ataupun sebab daripada segi politik, daripada segi keselamatan, yang seterusnya boleh melibatkan ataupun mewujudkan aktiviti ekonomi, dan seterusnya dari segi aspek sosial, perhubungan yang tadi perkahwinan tadi tu kan. Jadi itulah sebab-sebabnya ataupun kepentingan hubungan diplomatik. Baik, jadi kita teruskan. Hakim, Cikgu Farah ada soalan. Ya, boleh Cikgu. Untuk murid-murid kita ke? Ya, murid-murid kita yang berada dalam talian, yang di rumah juga. Mungkin boleh catat pada nota awak. Baik, kita tengok soalan. Okey. Murid-murid dah bersedia ke untuk menjawab soalan yang akan diajukan oleh Cikgu Farah? Soalan sedia ya? Cikgu Farah, mengapakah Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain? Kita nak tengok Hakim bagaimana murid kita ni faham tak sebenarnya. Kita dah terangkan tadi. Siapa tu? Amir, lagi dah angkat tangan. Okey, baik, silakan. Silakan Amir. Saya nak cuba cikgu. Pada pendapat saya, negara kita menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain untuk mengekalkan kedaulatan negara. Betul baik, cikgu? Terima kasih Amir. Tahniah. Okey, dapat lihat jawapan murid tu memberikan hubungan diplomatik ni untuk menjaga kedaulatan negara. Maksudnya kedaulatan sesebuah negara daripada dahulu sehingga sekarang. Okey cikgu, kita nak bagi berapa bintang kepada Amir tadi? Baik, kerana jawab dengan betul. Jawapan Amir tu Cikgu Farah boleh berikan 5 bintang. 5 bintang? 5 bintang kerana murid dapat mengaitkan kerajaan Melayu awal dengan soalan saya tadi ni dah untuk negara kita yang sekarang. Dapat lihat kat situ murid dapat membuat perkaitan untuk keadaan sekarang. Okey, jadi 5 bintang untuk Amir. Jom kita tepuk sikit untuk kawan kita. Tahniah Amir. Baik, tahniah, ada lagi Amir. tak yang nak mencuba berikan jawapan untuk soalan Cikgu Farah? Cikgu, saya pun nak cuba. Okey, Silakan. boleh. Bagi saya pula,
Hubungan diplomatik ini bertujuan untuk mendapatkan kerjasama dan bantuan apabila diperlukan. Contohnya, negara kita mempunyai hubungan diplomatik dengan negara jiran kita seperti Brunei dan Singapura. Wah, betul cikgu? Baik, betul Hakim. Okey. Murid dapat memberi jawapan. Contohnya memberikan jawapan tadi untuk mendapatkan bantuan. Baik, apabila kita melibatkan negara, okey, pastinya ada isu ataupun masalah yang dibincangkan. Jadi apabila kita ada hubungan diplomatik tersebut, kita dapat minta bantuan ataupun pandangan dari negara-negara jiran yang berhampiran dengan kita seperti Brunei, Singapura yang diberikan oleh Izara tadi. Tahniah Izara. Berapa bintang untuk Izara, cikgu? Bintangnya 1, 2, 3, 4, 5 juga Cikgu Farah bagi. Tahniah Izara. Kerana dapat memberikan perkaitan. Okey, bukan senang kita nak belajar pada hari ini kerajaan Melayu awal, kerajaan yang dahulu dan dikaitkan dengan keadaan sekarang. Jadi dapat dilihat murid tersebut tahu, faham dan jelas mengenai sesebuah hubungan diplomatik. Okey, Izara 5, Amir 5. Okey, kita tunggu yang lain pula. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, baiklah. Seterusnya. Okey, untuk yang seterusnya. Baik, kita akan... Atau ada lagi yang akan jawab soalan ni cikgu? Tak, ini adalah satu tugasan. Okey. Okey, untuk yang seterusnya, Cikgu Farah ada berikan tugasan. Okey, kajian kes. Okey, kajian kes mengenai aktiviti yang telah dilakukan tadi. Soalannya, anda dikendaki memilih salah satu kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Kerajaan Melayu awal. Kaji kegiatan ekonomi tersebut. Okey. Okey cikgu, sebelum kita nak dengar apakah jawapannya, kita rehat seketika. Boleh ke cikgu? Ya, boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 2. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cuba teka ini kayu apa? Ini kayu manis. Betul cikgu Manis. Dah rasa ke? Okey cikgu, baik cikgu. Kalau tengok kan atas meja ni ada kayu manis, ada cengkeh, ada bunga lawang, ada lada hitam. Jadi adakah ini ada kaitan dengan kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal dahulu cikgu? Betul Hakim. Nampak Hakim pun dah faham maksudnya kegiatan ekonomi itulah salah satu contoh yang Cikgu Farah bawakan hari ini. Itu. Jadi, baik, kita nak lihat sebenarnya selain daripada rempah ratus, okey, baik, apa lagi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu awal. Jadi, murid-murid boleh lihat kepada tajuk kajian kes yang diberikan. Boleh juga dapatkan bahan di sumberku portal D5. Baik. Okey, baik. Jadi Cikgu Farah dah berikan tugasan ini kepada murid-murid di dalam talian. Jadi pada hari ini murid-murid boleh kongsikan apa yang telah mereka dapat hasil daripada melakukan kajian kes tugasan yang telah diberikan. Baik, siapa yang nak orang pertama sekali nak kongsikan? Siapa yang nak mulakan dahulu? Kajian kes yang dia dah buat. Siapa nak ceritakan apa sebenarnya yang awak dapat? Ya. Saya cikgu. Silakan. Afi Okey, silakan Afi. Mereka menjalankan kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, mengutip hasil hutan dan laut, perlombongan dan perbuatan. Okey, baik. Hasil tugasan tak perlu lagi, nanti tak nampak muka awak. Okey, ke bawahkan dulu hasil. Okey. Baik. Antaranya yang disebutkan tadi adalah pertanian. Ya. Pertanian. Baik, ada siapa contoh yang boleh berikan contoh pertanian apa yang masyarakat Kerajaan Melayu awal ni lakukan? Saya cikgu. Ya, silakan.
Mereka mengusahakan tanaman seperti padi, pisang, buah pala dan ubi kayu. Hasil tanaman ini dipasarkan untuk penduduk di kawasan sekitarnya. Begitulah Hakim. Selain daripada yang rempah ratus tadi tu, aktiviti pertanian seperti tanaman padi, ubi kayu juga turut dijual. Okey, melakukan aktiviti perniagaan melibatkan pertanian. Baik, selain daripada pertanian, ada lagi nak kongsikan? Okay, siapa lagi yang ingin berkongsi? Saya cuba, cikgu. Boleh, silakan. Silakan. Kewujudan pelabuhan memudahkan pedagang untuk singgah dan menjalankan kegiatan perdagangan di Kepulauan Melayu. Barang dagangan utama ialah rempah ratus seperti lada hitam, bunga cengkeh dan buah pala. Baik, terima kasih Amir. Tahniah Amir. Jadi Amir beritahu kita mengenai pelabuhan perdagangan yang wujud pada ketika itu kerana Kerajaan Melayu awal ni lokasinya strategik di jalan perdagangan timur dan juga barat. Jadi bila naik kapal boleh melakukan aktiviti perdagangan. Itu yang semakin berkembang maju pada ketika itu giat dijalankan. Baik, ada lagi aktiviti ekonomi yang ingin dikongsikan? Okey. Siapa lagi ingin berkongsi? Cikgu, saya nak terangkan berkaitan kegiatan memungut hasil hutan dan hasil laut. Boleh kan cikgu? Ya, silakan Izara. Kerajaan Melayu awal kaya dengan hasil hutan dan hasil laut. Antaranya termasuklah rotan, sarang burung, kulit penyu, teripang dan mutiara, cikgu. Semua barangan ini mendapat permintaan tinggi daripada pedagang. Baik, terima kasih. Okey, pada ketika itu Kerajaan Melayu awal ni sangat kaya dengan sumber alam ataupun hasil hutan seperti sarang burung yang diberikan tadi tu kan, kayu gaharu, kemudian tak kurangnya kita kaya dengan hasil laut. Betul. Okey, mutiara dan juga teripang. Okey. Baik. Hebat lagi sebenarnya negara kita Malaysia, cikgu. Betul. Tanah Melayu kita pada ketika dahulu. Ya, betul. Okey, baik, teruskan. Siapa lagi nak kongsikan hasil dapatan kajian kesnya? Okey. Mungkin siapa tu? Putri Aris. Aris mungkin nak berkongsi? Kegiatan ekonomi penting untuk memanfaatkan sumber alam yang ada dan menunjukkan kemajuan bagi sesebuah kerajaan. Okey, nampak dekat situ murid faham mengenai kegiatan ekonomi. Jadi Cikgu Farah boleh rumuskan dekat situ mengenai kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal. Okey, pertanian. Okey, seperti tadi tanaman pisang, tanaman ubi. Murid-murid yang berada di rumah mungkin boleh buat catatan. Okey, aktiviti di pelabuhan perdagangan. Kemudian kita ada hasil hutan dan juga hasil laut serta perlombongan dan juga pembuatan. Pada ketika dulu Hakim, tanah Melayu kita ni kaya dengan biji timah, okey, biji besi, okey, itu aktiviti perlombongan. Kemudian daripada segi pembuatan, okey, kita kaya dengan emas. Daripada jongkong-jongkong emas tu boleh hasilkan barang-barang perhiasan. Contoh macam mana cikgu? Contoh itu jongkong. Nak ke? Boleh Hakim. Saya ambil 3 lah terus. 3. Baik. Jadi murid-murid yang berada di rumah, yang berada dalam talian, tahniah, terima kasih. Okey, dapat menceritakan kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal. Baik, Cikgu Farah pada hari ini ingin berkongsi salah satu pembentangan kajian kes yang boleh juga dilakukan dalam bentuk video. Selain daripada kita buat dalam tugasan ni, buat dalam kertas A4, kad manila dan sebagainya, boleh juga murid-murid membuat dalam bentuk video. Murid-murid kita sekarang sangat kreatif. Betul, cikgu. Sangat kreatif kan mengenai teknologi. Teknologi sekarang ni boleh juga menghasilkan video. Jadi jom kita tonton video salah satu contoh kajian kes. Okey, jom kita tonton. Hasil kajian saya. Dalam kajian ini, saya mengkaji mengenai pelabuhan perdagangan. Pelabuhan perdagangan merupakan kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal ini antara yang terkenal. Hal ini disebabkan lokasi Kepulauan Melayu yang berada di jalan laut perdagangan timur dan barat.
adanya pelabuhan yang lengkap dapat memudahkan pedagang datang dan pulang dengan selamat untuk berdagang. Antara barang dagangan yang utama ialah rempah ratus seperti lada hitam, bunga cengkeh, kulit kayu manis dan buah pala. Kesimpulannya, saya dapati kedudukan pelabuhan Kerajaan Melayu Awal ini sangat strategik untuk membolehkan aktiviti perdagangan berkembang maju. Kegiatan ekonomi yang sangat maju sejak dahulu lagi telah menyumbang kepada kejayaan aktiviti ekonomi negara pada hari ini dengan sumber alam yang ada. Macam kena je suara tu, cikgu. Terima kasih. Baik, itu adalah salah satu contoh kajian kes yang dilakukan oleh Amir Zaki sebenarnya. Patutlah macam kenal je suara tu. Dia buat dalam bentuk video. Baik, jadi murid-murid yang lain pun ada buat tu. Boleh angkat hasil tugasan. Okey, cuba angkat. Cuba angkat hasil tugasan tunjukkan sedikit. depan kamera anda hasil kajian. Okey, hasil kajian. Okey, wah. Okey, baik. Tahniah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kerana tunjukkan. Baik, jadi berdasarkan kajian kes yang ditunjukkan oleh adik Amir dalam bentuk video tadi, Cikgu Farah lihat Amir faham dan jelas mengenai kegiatan ekonomi dia tumpukan kepada pelabuhan perdagangan. Okey, murid dapat ceritakan mengenai dekat pelabuhan perdagangan tu apa contoh-contoh. Amir juga ada ambil gambar tadi kan. Ambil gambar bahan-bahan di rumah dia. Jadi dijadikan dalam bentuk video. Itu juga adalah salah satu contoh pembentangan kajian kes. Bagi murid-murid yang berada di rumah boleh dapatkan, boleh dapatkan tugasan kajian kes ini di sumberku di portal The5. Baik. Jadi semua murid boleh dapatkan, cikgu ya. Walaupun berada di rumah boleh juga sama-sama buat kajian kes yang kita tunjukkan tadi. Mungkin idea murid-murid di rumah lebih kreatif lagi dan lebih banyak penceritaannya. Okey, baik cikgu. Seterusnya? Seterusnya Cikgu Farah ada sedikit soalan. Soalannya, apakah kepentingan kegiatan ekonomi untuk sesebuah kerajaan? Okey. Dia nak berjawab? Siapa yang nak jawab? Cikgu. Okey, silakan. Mereka menjalankan kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, mengutip hasil hutan dan laut, perlombongan dan pembuatan. Okey, penting untuk pembuatan di situ. Okey, terima kasih diucapkan kepada Harith. Jadi pentingnya aktiviti ekonomi ni untuk menghasilkan sesuatu pembuatan daripada sumber alam yang ada. Okey, macam tadi emas, Cikgu Farah bagi contoh emas, dapat hasilkan bahan yang baru iaitu perhiasan barang kemas. Okey cikgu, berapa bintang untuk Haris cikgu? Okey, Cikgu Farah juga boleh berikan 5 bintang. 5 bintang. 5 bintang juga. Tahniah kepada Haris. Tepuk sikit untuk Haris, kawan kita. Baik, terima kasih. Ada lagi yang nak berkongsi jawapan? Okey. Siapa lagi yang nak dapatkan 5 bintang dari cikgu? Jom. Sila angkat tangan. Yang berada di rumah. Cikgu Farah nampak tu dah catat juga tu Hakim. Dia pun sibuk menjawab cikgu. Sibuk menjawab. Ada lagi yang nak kongsikan? Mungkin Amir ataupun Izara ataupun Iris. Izinkan saya cuba. Okey, boleh. Silakan Iris. Silakan. Saya rasa hubungan diplomatik ni penting supaya setiap sumber alam yang ada ni dapat dimanfaatkan untuk generasi masa akan datang dan memberikan keuntungan kepada sesebuah negara. Baik, okey. Betul juga. Tahniah diucapkan kepada Putri Iris kerana dapat mengaitkan bahawa sumber alam yang ada kita perlu manfaatkan untuk dijual dan beri keuntungan kepada sesebuah negara. Nampak tak perkaitannya di situ? Okey, sebuah negara kita ada sumber alam. Okey, kita buat bahan tu, hasilkan barang yang baru, kemudian kita jual, jadi dapat menguntungkan sesebuah kerajaan. Okey, jadi cikgu, itulah berapa pentingnya. bintang untuk Saya Iris? juga bagi 5 bintang kepada Putri Iris. Okey, tepuk sikit untuk kawan kita Iris. Baiklah cikgu, sebelum kita nak menyambung kelas kita, saya nak pergi jual jap. Rempah ratus ini boleh cikgu? Nak ambil order ke? Ya, nak ambil order cikgu, boleh saya cikgu? mungkin boleh tambah order nanti. Boleh cikgu. Okey, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 2.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey cikgu, saya dah simpankan untuk cikgu tadi. Cikgu nak apa? Kayu manis, bunga lawang, lagi? Itu tambah sikit lada hitam. Lada hitam sikit dan juga cengkeh sikit. Okey, baik cikgu, saya akan simpan untuk cikgu. Ini semua ada kaitan cikgu dengan orang kata kepentingan hubungan diplomatik. Ya betul. Jadi apakah kepentingan lain cikgu hubungan diplomatik ini? Kita dapat lihat di sini tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu mengenai kerajaan Melayu awal. Okey, ada hubungan diplomatik dan juga kegiatan ekonomi yang telah dihasilkan seperti yang mereka ceritakan tadi, ada pertanian, jual rempah ratus, kemudian kita ada perlombongan, kita ada daripada pembuatan. Jadi itu yang dinampakkan sebagai salah satu kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal. Jadi murid-murid yang berada di rumah dan juga yang berada dalam talian, kita dapat lihat bahawa sesebuah kerajaan yang ada, walau pada ketika dahulu mampu menjadikan sumber alam sebagai salah satu aktiviti ekonomi dan juga bila menjalankan aktiviti ekonomi dengan pelbagai negara sekaligus dapat membentuk pembangunan sesebuah negara. Ataupun pembangunan sesebuah kerajaan pada ketika itu. Baik, kita akan membuat perkaitan sedikit mengenai kepentingan hubungan diplomatik. Baik, ada siapa yang nak berikan pendapat ataupun berikan idea? Silakan. Cikgu, pada pendapat saya, sesebuah kerajaan perlu menjalinkan hubungan diplomatik untuk mengukuhkan aspek politik, ekonomi dan sosial supaya rakyatnya dapat hidup dengan maju dan aman. Betul. Terima kasih ucapkan kepada Takia. Okey, hubungan diplomatik ni penting. Murid yang berada dalam talian dapat lihat bahawa apabila melakukan sesebuah hubungan diplomatik, mereka dapat menjadikan keadaan politik daripada segi keselamatan sesebuah negara. Jadi penting kepada sesebuah negara ni supaya sekiranya diserang musuh kepada ketika dahulu boleh mendapatkan bantuan dari kerajaan lain. Okey cikgu, berapa bintang untuk Takiah? Kemudian sekejap Hakim, kemudian Takiah tadi juga dapat memberikan kepentingan daripada segi ekonomi. Jadi ekonomi itu penting kerana dapat memberikan keuntungan kepada negara dan juga dari segi sosial perhubungan. Semua negara, semua kerajaan Melayu awal pada ketika dahulu sentiasa mengadakan hubungan yang baik. Inilah untuk menjaga dari segi politik, sosial, ekonomi, barulah semua rakyat di kerajaan tersebut dapat hidup dengan aman dan damai tanpa persengketaan, tanpa permusuhan. Itulah pentingnya hubungan diplomatik cikgu itu yang pertama kita dapat lihat. Okey cikgu, kalau tengok jawapan yang diberikan oleh Takia, berapa bintang yang cikgu akan berikan kepada beliau? Baik, bintang yang diberikan kepada Takia juga 5 bintang. 5 bintang. Murid dapat membuat perkaitan antara hubungan diplomatik untuk negara ataupun untuk kerajaan Melayu awal. Baik, ada lagi yang nak kongsikan? Okey, siapa lagi? Sila angkat tangan. Okey. Mungkin Amir ataupun Iris ke ataupun Afi yang ingin berkongsi. Okey. Amir, okey, silakan Amir. Apa pandangan Amir? Izinkan saya cuba. Baik, silakan. Saya rasa hubungan diplomatik ini penting supaya setiap sumber alam yang ada ini dapat dimanfaatkan untuk generasi masa akan datang dan memberikan keuntungan kepada sesebuah negara. Baik, terima kasih Amir. Amir juga memberikan bahawa hubungan diplomatik penting supaya sumber alam dimanfaatkan sepenuhnya untuk memberikan keuntungan kepada negara. Seperti yang kita bincangkan tadi kan, yang kita dah ceritakan tadi, nampak dekat situ murid faham mengenai aktiviti ekonomi yang telah dijalankan
daripada sumber alam yang ada. Sebenarnya lada hitam. Lada hitam ni adalah sejenis tumbuhan. Kan? Tumbuhan telah dikeringkan jadi mendapat idea dan menjadikan rempah ratus yang boleh digunakan dalam bahan masakan. Baik Hakim, lain-lain kerajaan, lainlah sumber alam yang ada. Betul. Jadi sebab tu kita nampak sumber alam zaman kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu, barang-barangnya seperti emas, biji timah, biji besi, kerana kerajaan di Kepulauan Melayu kaya dengan bahan tersebut. Okey, berbanding kita boleh bandingkan dengan kerajaan China dan India kan, mereka kaya ataupun mereka mahir dalam pembuatan seni halus seperti tembika kan yang kita beri. Macam ni cikgu contoh tadi. Okay. Ini contohlah. Baik. Tembika, pinggan mangkuk. Mungkin Hakim boleh angkat pinggan mangkuk tu kan. Okey, tambah yang besar sikit. Yang besar sedikit. Jadi itu kepakaran ataupun sumber alam yang lebih banyak yang ada di negara China pada ketika itu. Jadi baik. Dapat dilihat bahawa sumber alam dapat dimanfaatkan. Baik. Jadi bila ada hubungan diplomatik ini, kita akan ada orang kata bertukar barang lah kan. Bertukar barang ataupun dapat sama-sama dapat. Contoh kalau kerajaan Melayu awal, kita ada barang-barang rempah ratus, kaya dengan emas, kaya dengan biji besi, dan kita juga dapat membeli barang-barang dagangan dari negara China. Dan juga rakyat-rakyat di negeri China pada ketika itu dapatkan barang-barang rempah ratus dari negara kita, dari Kepulauan Melayu pada ketika itu, kerana di sana kurang. Jadi dekat situ pun sebenarnya dapat manfaat. Besar sebenarnya kepentingan hubungan diplomatik ini antara kerajaan dahulu, cikgu Betul. Jadi sumber ataupun yang ada pada dahulu, yang ada pada zaman sekarang sama juga. Kita kaitkan dengan keadaan negara sekarang kan. Negara kita pun sekarang ni kaya dengan sumber getah, tanaman padi, minyak dan sebagainya. Jadi Cikgu Farah berharap murid-murid yang berada di rumah kan boleh juga dapatkan maklumat ataupun pembelajaran untuk kita pada hari ini. Baik, jadi Cikgu Farah buat rumusan sedikit. Boleh cikgu? Silakan. Okey, untuk kita pada hari ini, jadi kita dapat mempelajari mengenai zaman kerajaan Melayu awal, mengenai hubungan diplomatik yang diadakan, daripada segi pentingnya untuk politik, untuk ekonomi, untuk sosial dan juga jenis-jenis kegiatan ekonomi yang wujud pada zaman kerajaan Melayu awal. Jadi murid-murid dapat buat perkaitan bahawa pentingnya hubungan diplomatik untuk kemajuan sesebuah negara dan juga sumber alam di negara tersebut dapat dimanfaatkan. Dapat dimanfaatkan seperti jual dapat keuntungan kepada negara. Jadi Cikgu Farah harap murid-murid yang berada di rumah juga jelas mengenai kerajaan Melayu awal yang kita belajar pada hari ini. Betul. Dan saya pun faham apa yang telah cikgu kongsikan bila hebatnya sebuah kerajaan tersebut, apabila hebatnya hubungan dengan negara-negara yang lain dan juga kerajaan-kerajaan yang lain. Oleh itu, sebab itulah bila kita lihat dari sudut politik sebuah kerajaan itu baik, dari sudut sosialnya, ekonominya baik kerana hubungan diplomatik tersebut. Betul cikgu ya? Ya, betul Hakim. Baik, bagi murid-murid yang berada di rumah, Cikgu Farah ada kongsikan kongsikan soalan. Jadi murid-murid yang berada di rumah boleh imbas kod QR berikut untuk menjawab soalan latihan yang kita pelajari pada hari itu, iaitu unit 7 Kerajaan Melayu Awal. Jadi boleh imbas kod tersebut, jawab soalan, dan juga murid-murid di rumah boleh selesai saja menjawab soalan, boleh tangkap layar. Tangkap layar keputusan dan hantar kepada guru sejarah di sekolah masing-masing. Okey cikgu, kita dah dengar rumusan daripada cikgu. Apakah kita nak dengar juga daripada murid-murid dalam talian kita? Okey, murid-murid yang berada dalam talian. Okey, mungkin boleh berikan rumusan juga cikgu ya? Boleh beri rumusan, angkat tangan. Siapa nak bagi rumusan? Okey. Siapa? Izara macam nak bagi rumusan dahulu. Silakan Izara.
Apakah yang Izara faham berkenaan dengan mata pelajaran kita pada hari ini yang telah disampaikan oleh Cikgu Nur Farahin? Silakan Farah. Maafkan saya Izara, tertukar dengan Cikgu pula kan. Okey, ataupun ada murid-murid lain yang ingin membantu Izara, mungkin Afi ataupun Iris, Afi ataupun Amir Zakwan ataupun Takia yang ingin berikan Baik, sedikit siapa nak rumusan. berikan rumusan sedikit mengenai apa yang kita belajar pada hari ini? Okey, nak nyatakan perasaan, silakan. Okay. Tengok macam Takia nak bantu je. Silakan. Okay. Apa pandangan Takia Takia ataupun rumusan yang Takia boleh berikan? Silakan Takia. Okey. Pada pendapat saya tersebut perlu menjalin hubungan itu aspek politik. Okey Cikgu, kalau tengoknya pada rumusan Takia. Okey, dia mungkin ada gangguan talian. Okey, tak apa, mungkin ada sedikit masalah teknikal. Jadi kalau kita, Cikgu lihat pada rumusan daripada murid kita, apakah penafsiran yang Cikgu boleh berikan? Baiklah, penafsiran yang saya boleh berikan bahawa murid-murid tersebut telah faham mengenai kegiatan ekonomi yang telah dibincangkan pada hari ini, kegiatan ekonomi dan juga hubungan diplomatik. Okey Cikgu, makna kata mereka ni fokus dalam kelas kita selama 1 jam ini. Jadi tahniah kepada murid-murid dalam talian kita, juga anda yang menonton dari rumah. Baiklah Cikgu, kita pun sudah berada di penghujung kelas kita. Apa kata Cikgu, kita tutup dengan syair? Boleh Cikgu? Boleh. Okey, jadi kita jemput juga murid-murid dalam talian kita untuk bersyair bersama. Boleh? Ya, silakan. Jom. Okey, jom. Silakan murid-murid dalam talian. Kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu. Tanaman ditanam seperti ubi kayu. Dijual, dipasarkan, itu perlu. Penduduk hidup bersatu padu. Wah. Okey, seterusnya. Tengah jalan dagangan letak duduknya. Mudahkan pedagang, pelabuhan dibina. Kegiatan dagangan tumbuh rancaknya. Rempah ratus dagangan utama. Tanah yang subur dipenuhi hutan. Hasilnya dikumpul jadi jualan. Laut yang tenang tempat pembiakan. Hasil lautnya banyak permintaan. Tanah yang subur penuh bijian. Aktiviti pelombongan jadi kegiatan. Pembuatan barangan giat dijalankan. Kekayaan hasil alam harus dimanfaatkan. Syair karya Cikgu Fazilah dari SK Nusantara Kelampatah, Johor. Okey, baik, terima kasih kepada Cikgu Nur Farahin Cik Anwar yang sudi bersama dengan kita semua, dan juga anda murid-murid dalam talian dan juga yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Didik TV KPM